to Talk Talk with Zati. Nama penuh Zati ialah Nuraini Zati binti Samsudin. Zati merupakan jurusan Ijazah Sarjana Muda Keperujuan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Pada hari ini sebenarnya Zati ada banyak sangat isu yang Zati nak kupaskan. Salah satu isunya ialah pada utusan Malaysia yang menyatakan trend ponten sekolah semakin menjadi-jadi. Isu ni sebenarnya dah jadi buah mulut orang ramai yang kat luar sana, tapi kita tak tahu cara penyelesaiannya apa. Apa kata sebelum Zati kupas dengan lebih lanjut tentang isu ponten sekolah dalam kalangan remaja ini, apa kata kita semua tengok video ini dulu. Tolong guys. Jangan. Nak pergi mana ni sekarang? Pagi. Amak, gula 10 sen. Cepat, clear! Tengok kan tadi VT yang Zati share. Sebenarnya VT tu tadi mengingatkan Zati juga ada satu yang Zati nak kongsikan dengan anda yang di luar sana. Sebenarnya Zati pun pernah buat macam tu, di mana Zati pernah ponten sekolah, tapi masa tu sekolah rendah, bukan sekolah menengah tau. So Zati pernah lari pergi rumah kawan Zati, borak-borak, buah-buah kosong, makan-makan, lepas tu balik rumah macam biasa, macam tak ada apa-apa je berlaku. Tapi adik-adik luar sana ingat jangan ponten sekolah. Dah tak elok kita ponten sekolah ni. So hari ni sebenarnya Zati nak kupas dengan lebih lanjut lagi sebenarnya isu tentang masalah yang berlaku lah ponten sekolah dalam kalangan remaja ni. Kalau kita lihatlah sendiri, ponten sekolah ni dia sebenarnya satu benda yang dah jadi trend. Di mana jadi trend budak-budak sekarang kan, suka ponten sekolah, kadang tak suka subjek, kadang sekolah tu bosan, boring, kadang-kadang ikut rakan-rakan sebaya. So apa kata kita rungkai dengan lebih lanjut. Gejala ponten sekolah semakin menjadi-jadi kerana hal remaja terlalu membawa pengaruh yang kuat. Kegagalan dalam menghadiri kelas di sekolah juga adalah secara sengaja tanpa memberikan sebarang alasan. Pelajar juga lebih mahukan kebebasan dan tidak suka dikongkong untuk menghadirkan diri ke sekolah. Mengikut statistik juga, kebanyakan tergolong dalam kalangan pelajar sekolah menengah daripada umur 13 hingga 17 tahun. Hari ni Zati nak kongsikan pula sebab-sebab yang mendatangkan masalah ponten sekolah. Yang pertama ialah rakan sebaya. Rakan sebaya ni sebenarnya bawa pengaruh yang sangat kuat. Orang cakap sebabnya mereka lihat rakan-rakan mereka ada yang tidak pergi sekolah dan mereka berseronok di luar, tapi sebenarnya diorang tak tahu sebenarnya ia kan membawa pandang. Tapi biasanya lah kan, kalau kita tengok yang selalu ponten sekolah ni adalah pelajar lelaki. Kalangan remaja ni memang orang cakap zaman-zaman jiwa muda kan, jiwa-jiwa nak mencari identiti diri. So mereka suka mencuba sesuatu benda yang baru. Contohnya macam hisap rokok, macam menghidupkan, mencuri, semua tu. Tu semua sebenarnya masalah sosial, tapi dia boleh membawa kepada gejala yang lebih teruk kalau kita tak dapat benda. Kedua ialah masalah ibu bapa. Ibu bapa ni kalau kita tengok sekarang pun lebih mementingkan taraf ekonomi, di mana kalau kita tengok sinilah taraf ekonomi kita pun semakin meningkat. So ibu bapa ni mereka lebih mengejar kewangan daripada anak-anak. So anak-anak ni dia rasa macam terampai macam ibu aku ni dah tak kisah pun pasal aku kan. Dia bukan dia kisah pun kalau aku pergi sekolah ke tak pergi sekolah ke, macam tu lah. So bila mereka rasa macam ibu bapa mereka tak ambil kisah pun, dia buat apa kita buat pun, parents kita tak pernah kisah pun, macam tu. So ada juga kalau kita lihat di luar bandar ataupun di bandar sendiri pun terdapat juga golongan yang mereka pendapatan dia rendah. So anak-anak ramai. Bila anak-anak ni ramai, kewangan tu tak mencukupi untuk membelanjakan anak-anak pergi ke sekolah. So ada juga anak-anak yang terpaksa bekerja sambilan untuk sara keluarga lah. Tapi kalau kita lihat mereka buat kerja sambilan untuk sara keluarga ni, ada yang kerja part time malam dah letih, so nak pergi sekolah tak larat semua. That's why kenapa ada anak-anak ni yang ponten sekolah. Yang ketiga ialah
hak masyarakat. Kalau kita dapat lihat sendiri, masyarakat adalah dari segi lebih mementingkan diri sendiri. Kalau kita tengok masyarakat tak ada sifat kerjasama, tak ada sifat prihatin, sebab kadang-kadang mereka ni rasa macam anak-anak remaja ni mereka dah besar, dah boleh fikir sendiri. So kadang-kadang kalau mereka tegur pun belum tentu diorang akan dengar. Tambahan pula kalau kita tengok sekarang sekolah pun dekat dengan tempat-tempat kemudahan hiburan, macam pusat membeli belah ada, lepas tu kita ada pusat karaoke, kafe cyber tu adalah salah satu tempat yang dia menjurus untuk anak-anak ni. Yang keempat adalah guru dan sekolah. Tengah guru mereka ni terbawa emosi daripada rumah pergi ke sekolah. So that's why lah kenapa ada guru-guru yang kadang-kadang dia termarah. Jadi kan dia termarah pelajar disebabkan emosi dia yang tak stabil. That's why kenapa ada guru yang mengeluarkan kata-kata kesat, dan anak-anak muda ni mereka sempat tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh guru. Anak-anak remaja ni mereka rasa macam cikgu ni tak suka aku lah, cikgu ni aku tak suka, cikgu ni aku tak nak belajar dengan cikgu ni. Itu sebab punca ni kenapa mereka rasa macam cikgu tu tak sayang dia, cikgu tak suka dia. Dari segi sekolah pula, kalau kita tengok pembelajaran kod PMP tu agak memboringkan, sebab kita masih lagi mengekalkan PMP yang corak lama, itu cara menghafal, membaca kan, subjek-subjek contoh macam subjek sejarah, matematik kita mau kepada formula, kita nak kena hafal formula tu, formula ni, macam tu. Itu membuatkan anak-anak remaja ni rasa subjek tu sangat-sangat mudah. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada cara penyelesaiannya, tapi sebelum tu kita tengok dulu 4 kaedah penyelesaian masalah kepada isu konten sekolah ini. 4 kaedah penyelesaian masalah ialah ibu bapa, guru, masyarakat dan juga media massa. Pemikiran yang kita boleh cara untuk kita selesaikan masalah, dan vertikal dengan pemikiran lecturer. Tapi kalau saya lebih memilih pemikiran lecturer. Di mana pemikiran lecturer ni dia adalah salah satu jana untuk kita menyelesaikan masalah dengan kita menggunakan daya imajinasi kita, bukan daripada bentuk tradisional ataupun bentuk yang logik. Maksudnya kita mau kepada pemikiran lecturer ni, kita lebih kepada kita buat sesuatu, kita cipta benda yang baru. Semua dah tengokkan tadi 4 kaedah penyelesaian yang saya pilih salah satu penyelesaian yang paling tepat ataupun penilaian yang saya dah lakukan. Izzati sendiri, Izzati mau kepada guru dan juga sekolah, di mana kalau dari segi guru, kita sebagai guru kita kan dengan cara kita bawa anak-anak remaja, pelajar-pelajar yang bermasalah yang ponti sekolah ni, kita bawa mereka berjumpa dengan guru kaunseling untuk mereka membuka minda mereka, sebab guru kaunseling ni adalah paling dekat sebenarnya dengan anak-anak remaja di sekolah. Kalau kita lihat sendirilah, anak-anak remaja ni mereka ada masalah yang mereka pendamkan. So dengan adanya guru kaunseling boleh membantu untuk mereka menceritakan apa masalah yang berlaku, kenapa mereka boleh buat sesuatu benda tu, mereka tak fikir panjang semua, kenapa mereka nak lakukan putus sekolah ni semua. Semuanya kita boleh cari jawapan dekat situ. Tambah pula macam guru kaunseling pun boleh ajak juga ibu bapa datang ke sekolah untuk sama-sama duduk dengan anak-anak dan kita dengar sama-sama, kita dengar dua-dua pihak bercerita. So ibu bapa pun boleh faham kenapa anak mereka lakukan perkara tu. Bukannya kita sebagai ibu bapa kita nak marah mereka kan, kenapa buat macam ni semua. Mungkin kita tak sedar kita kurang beri perhatian kepada mereka, kita kurang memberi dorongan kepada mereka. So dengan adanya cara tu, kita boleh build balik semangat anak-anak kita supaya mereka tahu pentingnya sekolah. Dan yang terakhir adalah segi sekolah. Macam sekolah boleh mengadakan macam aktiviti, apa-apa saja aktiviti. Macam contoh lah kan, kita bagi contoh cara corak PMP. Mereka boleh ubah PMP dengan cara macam, kalau kita tahu kan remaja memang suka kehiburan, memang suka keserokan. Apa kata kita ubah corak pembelajaran tu dari segi macam kita buat sesi teater, macam sesi lakonan, sesi nyanyian yang boleh mendekatkan diri dengan remaja. Contoh macam subjek sejarah kan, kita boleh berlakon macam mana sesi zaman jajah pun, apa macam mana bom tu, macam kita buatlah sesi macam membuat remaja ni merasai suasana macam mana keadaan zaman-zaman dahulu, macam tu. Itu mendekatkan diri pelajar dan memudahkan pelajar untuk mengingat apa yang mereka pelajari lah.
segi muzik kan. Pelajar kan sangat dekat dengan muzik. Kalau kita sendiri yang dewasa pun, kita senang nak hafal lagu. Sebab apa? Sebab kita suka lagu tu. That's why itu caranya kita galakkan, dan kita adakan aktiviti, bukan sahaja kita fokus pada kurikulum saja. Kurikulum pun kita galakkan mereka untuk dekatkan, untuk join sama-sama. Kalau Zati mengakhiri kita punya isu ni, Zati nak bagi pesanan dekat luar sana, terutama kepada pelajar-pelajar yang kat luar sana, gunalah zaman sekolah ni untuk kita belajar, mencari ilmu sehingga ke negara China. Adik-adik yang luar sana, janganlah putus sekolah, kekalkan bersekolah. Ingatlah kita bersekolah, kita mencari ilmu untuk membantu ibu bapa kita pada hari kelak. Semoga kita berjumpa lagi. Bye. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above.